Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya berpeluang untuk memberi kuliah kepada pelajar-pelajar Dr. Kamariah Yusof. Kita akan membincangkan tajuk 8 iaitu peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Sekarang kita lihat sinopsis bagi tajuk ini. Realiti sosial sejagat terbahagi kepada dua. Pertama, realiti sosial yang ditentukan oleh pihak berkuasa selalunya dari atas ke bawah, iaitu top down atau disebut juga sebagai takrifan autoriti. Kedua, realiti sosial yang lebih terbuka iaitu bottom up yang ditentukan oleh setiap individu, keluarga dan komuniti demi keperluan seharian masing-masing atau dipanggil takrifan harian. Etika dan peradaban mempunyai pengaruh yang besar dalam kedua-dua realiti sosial ini. Misalnya, ada istiadat adalah takrifan autoriti kerana ada peraturan bertulis menentukan susunan istiadat yang perlu dilaksanakan. Tetapi adat resam ditentukan oleh perilaku kebiasaan seharian atau takrifan harian tanpa apa-apa peraturan bertulis. Dalam konteks yang formal seperti adat istiadat, ada protokol yang telah ditentukan untuk dipatuhi. Apabila ianya melibatkan negara dan negara asing, formalitinya semakin ketat dan terperinci, termasuk perlunya berpakaian rasmi. Ini memerlukan tanggungjawab sosial dan kesedaran nasional yang lebih tinggi dan formal. Dalam konteks tidak formal, walaupun tiada peraturan tetapi ada tanggungjawab sosial dalam bentuk adab dan nilai hormat menghormati menjadi panduan perilaku individu. Misalnya apabila menghadiri sebuah majlis kenduri kematian atau upacara meminang. Etika dan peradaban adalah perilaku tanggungjawab sosial yang lahir daripada kesedaran sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara bagi mencapai keadilan dan keharmonian. Objektif bagi tajuk 8 adalah memahami peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Terdapat 3 hasil pembelajaran daripada topik ini menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan takrifan autoriti dan takrifan harian. Menghuraikan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Mempamerkan minat sukarelawanan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Ini adalah kandungan kepada topik 8 yang akan kita sama-sama faham pada hari ini. Takrifan autoriti dan takrifan harian. Peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Dan akhir sekali, kesukarelaan. Untuk subtopik yang pertama akan menghuraikan takrifan harian dan takrifan autoriti. Konsep realiti sosial menggambarkan pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan dan strata berdasarkan kepentingan pribadi dan norma hidup sejagat. Contoh, kita belajar mengeja dan membaca dari ibu bapa di rumah dan guru di sekolah. Ia adalah suatu pengalaman hidup yang kita lalui dan kita terima tanpa mengira kumpulan etnik atau bentuk kumpulan lain dan strata kaya, miskin, bangsawan dan jelata kerana kepentingan pribadi untuk mendapatkan ilmu dan kepandaian dalam kehidupan. Konsep takrifan autoriti realiti sosial merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol dan perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui secara bersama. Takrifan autoriti ini lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Manakala takrifan harian pula ialah realiti sosial yang diterima bersama dan ia tidak terikat oleh undang-undang formal tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu
berlaku, mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi secara bersama anggota masyarakat. Segala peraturan yang ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan Negara kita adalah dirujuk sebagai takrifan otoriti. Begitu jugalah dengan pelantikan dan istiadat pemasyuran yang di-Pertuan Agong yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Ia mempunyai atur cara yang telah pun ditetapkan. Kesemua rakyat sama ada terlibat secara langsung ataupun tidak perlulah mematuhi tata caranya. Samalah juga dengan pelantikan Perdana Menteri negara kita sejak Perdana Menteri yang pertama Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj sehinggalah kepada Perdana Menteri ke-8 sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai protokol-protokol tertentu yang mesti dipatuhi. Sementara itu, hal ehwal lain misalnya menyambut sesuatu perayaan sama ada Tahun Baru Cina, Taipusam, Hari Raya juga mempunyai tata cara tertentu. Tetapi tidaklah ianya ditulis sebagai peraturan wajib diikuti. Ia merupakan adat resam yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Contohnya pada Hari Raya Aidilfitri. Masakan yang mesti dihidangkan ialah ketupat dan lemang serta rendang. Ia menjadi amalan wajib yang diwariskan kepada generasi selepasnya. Sekiranya tidak dihidangkan tetapi dihidangkan dengan makanan lain, ia tidaklah menjadi kesalahan besar. Begitu juga ketika menyambut perayaan Tahun Baru Cina dan Deepawali, adat resam yang perlu dilakukan tetapi ia tidaklah ditulis sebagai peraturan. Begitu juga ketika kita meraihkan kejayaan ahli sukan negara di dalam satu-satu kemenangan. Kita menyambutnya secara bersama dengan pelbagai kaedah dan cara tersendiri. Ini adalah takrifan harian yang kita amalkan dalam kehidupan harian. Kita bebas melakukan sesuatu dalam keadaan ada batasan yang dihadkan oleh agama dan budaya masing-masing. Apakah pandangan pelajar-pelajar sekalian terhadap kes-kes berikut? Adakah ia takrifan harian atau otoriti? Bendera Malaysia jauh gemilang dipasangkan dalam keadaan terbalik. Melanggar lampu isyarat ketika ia berwarna merah. Majlis perkahwinan yang diadakan di atas jalan di kawasan perumahan. Seorang Muslim tidak membeli di kedai yang tiada logo halal. Sebuah persatuan Buddhis memberikan bantuan kemanusiaan kepada bangsa banjir tanpa mengira etnik dan agama mangsa. Okey, subtopik yang kedua ialah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Mari kita lihat kepada penghayatan etika dalam tanggungjawab sosial dalam kehidupan. Dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama di Malaysia, istilah-istilah etika, moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan penuaian tanggungjawab seseorang anggota masyarakat. Ia lahir dari teras nilai yang ada dalam peradaban mereka. Seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai ini bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Seseorang individu yang menghayati etika pasti akan menjadi seorang yang bertanggungjawab bukan hanya kepada dirinya tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakatnya. Inilah pribadi ahli dan masyarakat dan warga negara yang kita mahu lahirkan supaya tidak wujud lagi manusia yang leka dan tidak bertanggungjawab. Malah yang lebih dahsyat mendatangkan mudarat kepada diri sendiri, masyarakat dan negaranya. Jika kita melihat kepada gambar rajah ini, kita akan melihat bahawa tanggungjawab sosial yang terjema adalah daripada hati dan etika profesional. Apa yang terzahir hanyalah sebahagian kecil sahaja, umpama iceberg yang hanya sebahagian kecil sahaja yang terzahir. Ia berpunca daripada kesedaran hati dan etika profesional yang melahirkan amalan luaran.
melaksanakan tanggungjawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka mempunyai pendirian dan pandangan yang betul di dalam kehidupan, dikala senang atau susah. Kesemuanya lahir daripada kesucian hati dan etika profesional yang dimilikinya. Berikut adalah 12 nilai teras yang melahirkan tindakan yang boleh memenuhi tanggungjawab sosial. Ia dibahagikan kepada dua, dalaman dan luaran. Ia adalah authenticity, integrity, courage, perseverance dan faith yang bersifat dalaman. Manakala yang melibatkan tindakan atau luaran pula ialah purpose, vision, focus, intuition, service dan leadership. Ini amat bersesuaian dengan ajaran Islam yang mana seluruh amalan yang dilakukan bermula daripada keimanan kita kepada Allah yang melahirkan tindakan-tindakan yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri, masyarakat dan negara dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Qasas yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau berikan pekerjaan nak mengambil pekerja ialah orang yang Al-Qawiyul Amin, kuat lagi amanah. Ulama dalam mentafsirkan ayat ini telah menggariskan dua sifat utama untuk menjadi pekerja yang terbaik, iaitu memiliki sifat mukmin yang profesional. Mukmin ialah sifat-sifat yang memenuhi tuntutan sebagai seorang hamba Allah yang bersifat amanah, berintegriti, patuh pada syariat Allah, menunjukkan kelakuan yang baik, bersifat ihsan dengan sentiasa menyedari bahawa Allah sentiasa melihat apa juga yang dikerjakan sama ada ketika di khalayak ramai atau ketika bersendirian, di samping sentiasa mengingati Allah dengan berzikir kepadanya. Al-Qawi pula dihubungkan dengan sifat profesional yang mempunyai kompetensi yang tinggi, berperanan itqan yakni bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah, dan ia dihubungkan dengan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Apakah definisi tanggungjawab sosial? Ia adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Justru individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Maknanya mereka bukanlah seorang yang mementingkan diri tetapi akan mewakafkan dirinya kepada masyarakat dan negara bagi memastikan semua anggota masyarakat yang lain berada dalam keadaan yang baik dan keluar daripada kesusahan hidup, sama ada kerana kemiskinan ataupun ditimpa bala bencana. Jika kita melihat kepada aras tanggungjawab sosial pula, ia melalui dua tahap. Yang pertama, nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya sendiri seperti menjadi seorang yang benar dalam tutur kata dan tindakannya, tekun dan amanah di dalam pembelajaran atau pekerjaannya. Manakala aras kedua pula ialah apabila seseorang itu berhubungan dengan individu lain seperti keluarga atau masyarakat maupun lokal atau antarabangsa. Ini melibatkan hubungan sosial yang memerlukan dia bertindak memberi manfaat kepada orang lain dan tidak sekali-kali mendatangkan mudarat kepada mereka. Kebertanggungjawaban sosial ini meliputi aspek-aspek berikut seperti kejujuran, integriti, kebajikan, kebebasan, menghormati orang lain, setia, prihatin dan lain-lain lagi sifat mulia yang dikategorikan dalam Islam sebagai sifat mahmudah. Ia juga sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sejagat.
Dimensi tanggungjawab sosial dapat dilihat melalui kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlalu dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Hasil daripada kesedaran tersebut diikuti dengan tindakan yang diambil untuk membawa perubahan sosial di dalam masyarakatnya, negaranya malah di peringkat dunia sekalipun. Kita dapat melihat bagaimana seseorang yang hasil daripada kesedaran dirinya telah menghabiskan seluruh usianya untuk memastikan yang terbaik untuk masyarakatnya, warga negaranya, malah insan di seluruh dunia. Tidak ramai di dunia ini yang sanggup mengorbankan kesenangan dan keselesaan demi memastikan insan lain tenang dan gembira, di ketika mana ramai orang lain yang leka dengan kemanisan usia remaja dan kemewahan hidup. Perkembangan dan kemajuan dunia jika sekadar masing-masing ingin mendapat hapuan untuk diri sendiri dengan sifat rakus dan mementingkan diri tidak mungkin dapat merubah masyarakat menjadi lebih baik dari pelbagai aspek kehidupan. Di dalam kehidupan serba canggih dan sifat materialistik yang tinggi memerlukan orang yang sedar tentang keperluan masyarakat dan meletakkan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Keadaan ini kadang-kadang menemui jalan sukar kerana sudah kurang jumlah manusia yang betul-betul ikhlas ingin membantu membina masyarakat lokal dan global yang aman untuk semua, termasuk persekitaran yang baik untuk manfaat bersama. Di masa kini, kita melihat manusia hanya mementingkan diri, malah sanggup menindas dan menzalimi orang lain untuk kepentingan sendiri. Mereka sanggup menipu dan merampas hak orang lain demi untuk kepuasan dan kemegahan. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel di bumi Palestin. Mereka yang asalnya pendatang dan memohon jasa baik orang-orang Palestin untuk menumpang, kini telah merampas sebahagian besar daripada bumi Palestin dengan mengenepikan hak orang yang berjasa kepada mereka. Begitu juga neraca keadilan sudah tidak lagi berada di tempat yang betul bila keadaan dikatakan adil, sekiranya menyebelahi mereka walaupun mengambil hak orang lain atau diberi secara sama rata dengan tidak melihat kepada keperluan yang sebenar. Ia sudah tentu bertentangan dengan apa yang diajar oleh Islam yang menyatakan keadilan itu ialah meletakkan sesuatu di tempatnya, bukannya pemberian yang sama. Tidak dikatakan adil apabila seorang ayah memberikan tudung kepada anak-anaknya tanpa mengira jantina. Begitu juga dengan sikap etnosentrism yang merasakan etnik mereka sahaja yang terbaik dan mulia, sedangkan etnik-etnik selain mereka dipandang rendah dan hina. Begitu juga mereka sangat mengutamakan warna kulit atau gender tertentu, sedangkan hakikat sebenarnya semua manusia memiliki hak yang sama di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan bahawa manusia yang terbaik adalah mereka yang paling tinggi tahap ketakwaan di sisinya, seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kepelbagaian sepatutnya tidak boleh dijadikan asas untuk saling menindas dan bermusuhan. Sepatutnya ia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang berkuasa menjadikan sesuatu mengikut kudrat dan iradatnya. Perbezaan taraf kehidupan juga adalah ketentuan ilahi. Tidak ada antara kita yang mahu hidup susah. Semuanya mahukan kesenangan dan kemewahan. Tetapi itulah kehidupan Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan kepada manusia supaya manusia bersabar dan bersyukur.
Yang kaya membantu yang miskin dengan berbagai pertolongan dan yang miskin berterima kasih atas pertolongan yang diberikan. Ikatan ini akan menjadikan manusia boleh hidup secara harmoni, sunyi dari sifat dengki, dendam dan menghina orang lain. Semuanya ini lahir dari kesedaran diri yang diterjemahkan kepada tindakan dan amalan yang baik dan disenangi oleh orang lain. Permasalahan saling berdengki, berdendam dan bermusuhan boleh dihilangkan apabila semua kita menyedari tanggungjawab sosial masing-masing. Segala sifat buruk perlulah dibuang jauh-jauh dan masing-masing menghiasi diri dengan sifat terpuji sama ada terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Reformasi ini perlu ditanamkan ke dalam diri setelah kita melihat buruknya hasil daripada mementingkan diri sendiri kepada inginkan manfaat kepada semua. Inilah yang diajar oleh semua agama di dunia ini, perbaiki diri sendiri dan memberi manfaat kepada insan lain. Subtopik kita yang ketiga ialah kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Alhamdulillah, setakat ini rakyat Malaysia mempunyai kesedaran yang tinggi dalam tanggungjawab sosial mereka. Justru kita melihat sekiranya ada sahaja bencana yang menimpa rakyat Malaysia, maka semua pihak akan turun membantu sama ada di dalam institusi tertentu atau secara individu. Kita akan melihat bantuan datang mencurah-curah dengan cepat dalam pelbagai aspek seperti kewangan, fizikal, membina semua rumah penempatan, makanan asas, pakaian termasuklah tuition dan khidmat psikologi kepada golongan yang terjejas. Walaupun begitu, masih ada di kalangan rakyat Malaysia yang tidak peka dan merasakan bantuan itu sepatutnya diagihkan oleh kerajaan. Contoh yang paling dekat ialah bencana banjir besar yang melanda Kelantan pada tahun 2014 yang memusnahkan banyak harta benda. Bantuan datang mencurah-curah dari pelbagai NGO, individu di samping kerajaan. Rumah-rumah baru dibina dan pelbagai bantuan disampaikan oleh individu yang prihatin, NGO dan lain-lain. Semangat bekerjasama dijalinkan tanpa mengira agama, bangsa dan status masyarakat. Ia adalah sesuatu yang sangat dibanggakan dan perlu diteruskan. Okey, subtopik yang keempat, kesedaran kesejagatan dalam tanggungjawab sosial. Perkembangan pesat sains dan teknologi memberi kesan buruk kepada iklim dunia. Ia mengakibatkan berlakunya pencairan glasier di kutub utara dan selatan, musim kemarau yang panjang di setengah kawasan. Begitu juga dengan pembakaran terbuka yang menipiskan lagi lapisan ozon dan mencemarkan alam sekitar. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang selamat, ditambah dengan pencemaran air dan lain-lain. Jadi menjadi tanggungjawab semua manusia yang menjadi penghuni bumi ini untuk menjaga kelestarian alam sekitar dan kebersihan udara dan air bagi memastikan ekosistem kita terpelihara untuk semua, terutamanya generasi yang akan datang. Isu kemanusiaan juga semakin meruncing memerlukan kepada kesedaran dan tindakan tanggungjawab sosial di seluruh dunia. Sebarang bentuk penindasan dan peperangan hendaklah dihentikan serta-merta. Kita dapat melihat bagaimana rakyat Syria, Yaman dan Palestin berterusan tanpa sebarang penyelesaian. Peperangan antara dua pihak yang berkepentingan memusnahkan kehidupan rakyat yang tidak berdosa. Mereka dilanda krisis kemanusiaan yang dahsyat. Kenapakah masih ada manusia yang berhati haiwan, tidak mempunyai rasa kasihan belas sesama insan, sanggup memperlakukan mengikut kehendak hati demi mencapai matlamat kebendaan mereka? Usaha membenteras kezaliman ini wajar diusahakan oleh semua pihak supaya mereka yang teraniaya dapat diberikan pembelaan sewajarnya.
Subtopik yang kelima ialah kesukarelawanan. Kesukarelawanan secara umumnya merujuk kepada sebarang kegiatan altruistik melibatkan penyediaan perkhidmatan tanpa mengharapkan keuntungannya. Kesukarelawanan seringkali dikaitkan aktiviti amal dan kebajikan yang dijalankan terhadap golongan memerlukan. Bantuan dan khidmat sokongan diberikan amatlah luas, termasuklah dalam konteks pembangunan komuniti, pendidikan, kesihatan, sosioekonomi, pertanian, alam sekitar, bencana, kebajikan, perpaduan dan banyak lagi. Kesukarelawanan memerlukan penyertaan aktif belia dan masyarakat tanpa mengira latar belakang, agama dan bangsa. Menjadi sukarelawan tidak memerlukan sijil akademik yang tinggi. Cukuplah mempunyai ciri penting sukarelawan seperti suka, rela dan ikhlas. Bagi melahirkan golongan pelapis negara yang mempunyai matlamat jelas dan berpandangan jauh, amat wajar jika belia dapat terus membabitkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Ia akan menjadi ukuran tentang nilai kemanusiaan yang ada dalam diri seseorang individu. Sampai kita kepada penghujung perbincangan, akhirnya kita dapatlah membuat beberapa kesimpulan daripada perbincangan topik yang ke-8 ini. Antara intipati kuliah yang boleh kita simpulkan dalam tajuk ini iaitu etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalaman manusia. Ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social cement hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia. Ia perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat angkar budi dan pihak-pihak berkuasa. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada sesi kuliah kita pada minggu hadapan.